بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, yakni hari kiamat. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang betul, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyir Rahmah wa Syafi'il Ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang membawa rahmat dan Nabi yang memberikan syafaat, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang berwalikannya, yang menjadikannya pemimpin, ikutan, contoh dan teladan. Setiap penganut Islam yang menunaikan kewajipannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara wajib 5 kali sehari semalam ataupun sunat sebanyak yang mungkin, pasti akan membaca apa yang dinamakan dengan Ummul Quran, Ibu Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Surah ini menjadi rukun bagi salat yang wajib dan sunat, termasuk salat jenazah yang tidak mempunyai rukuk dan sujud. Namun surah ini tetap menjadi rukunnya juga. Fatihah jadi rukun yang tetap kepada semayang, termasuk semayang jenazah, yang berbeza dengan semayang yang lain. Setelah dimulakan surah dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan aspek tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma serta sifat-sifatnya yang mulia, seseorang muslim terus memanjatkan permohonan yang sangat penting. Perkara yang dimohon ialah supaya diberikan hidayah petunjuk yang benar-benar diradainya demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Besarnya surah Fatihah ini, di dalamnya terkandung perkara akidah tauhid, akidah mengesahkan Allah Ta'ala. Bukan sahaja memuji, bahkan menegakkan akidah tauhid, mengesahkan Allah pada uluhiyah, iaitulah alhamdulillah Allah. Kataan Allah uluhiyah, dengan makna dia sahaja Tuhan yang disembah, Tuhan yang kita beribadat kepadanya,
mengabdi kepadanya. Rububiyah, Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, itu rububiyah. Tuhan yang menjadikan alam, mencipta alam, mengurus dan mentadbir alam dengan peraturan-peraturannya, di mana tiap-tiap makhluk ada peraturan ditetapkan oleh Allah. Malaikat ada peraturannya, jin ada peraturannya, manusia ada peraturannya, awan di langit ada peraturannya, bintang cakrawala, bulan, matahari, bumi ada peraturannya, laut dan sungai ada peraturannya, binatang-binatang ada peraturannya. Ada binatang hidup atas darat, binatang hidup dalam air, ada air masin, ada air tawar. Begitulah pohon-pohon, ada tempat dia tumbuh. Pohon tumbuh dalam air, dalam laut, dalam faya, di bukit bukau, gunung ganang. Sekiranya kita pindah kejadian itu, lain berketetapan Allah, jadi punah, jadi rosak. Kita ambil ikan masin letak dalam air tawar, mampu. Air tawar letak air masin, mampu. Binatang darat selang dalam air, mampu. Binatang air naik atas darat, mampu jawab dia. Pohon, tanah bukan kawasan dia, mampu juga dah hidup. Begitu juga manusia. Manusia ni tak ikut peraturan Allah Ta'ala. Jawab dia, punah. Punah, tak ikut peraturan Allah. Manusia ada peraturannya, binatang ada peraturannya, masing-masing ada peraturan dia. Masuk dalam tauhid rububiyah. Rububiyah. Tauhid asma, iaitulah nama-nama Allah. Ar-Rahmah, nama Allah Ta'ala. Bukan saja wujud, khidam, baqa, redha, banyak. Asma ni Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala banyak. Yang kita belajarnya 20. Semua sifat kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Orang kita Melayu ni mengaji tauhid sifat saja. Tauhid sifat. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma, nama-nama Allah, kita tak belajar. Sebahagian saja tauhid sifat, itu yang mengaji sampai lebu duduk bahak. Tauhid sifat. Tauhid lain kita tinggal. Itu termasuk dalam akidah tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, itu yang masuk dalam mengesahkan Allah Ta'ala, perkara akidah. Perkara ini sekaligus di mana selepas kita memuji Allah Ta'ala, menyebut segala tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, kita minta Allah Ta'ala, minta petunjuk, minta hidayah. Hidayah petunjuk. Perkara ini sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hidayah ini bagi seseorang manusia dalam kehidupan dunia yang berwawasan, yakni masa depan sehingga akhirat. Bagi memperoleh hidayah yang sebenar, sangatlah mencabar banyak ujiannya, kerana banyaknya ranjau dan gangguan dalam perjalanan hidup dunia sebelum mencapai wawasan masa depan akhirat, bertemu Allah SWT. Cabaran dalam dunia banyak sangat. Dalam hidup kita ni banyak ajarannya, banyak agamanya, banyak ideologinya, banyak teorinya, banyak fahamannya, dan semua kata dia betul. Betul belaka? Tak ada kata tak betul. Orang yang kata dia betul, kata dia betul, dia betul. Dia betul belaka? Tak, satu dia betul. Al-haqqu min rabbik, yang benar daripada Tuhan, daripada Allah. Yang betul daripada Allah Ta'ala. Lain daripada Allah Ta'ala tak betul. Bercanggah petunjuk Allah Ta'ala tak betul. Manusia sudah terpesong daripada kejadiannya, ketetapan Allah Ta'ala. Itu kena faham. Betapa Rasulullah SAW
memberikan suatu peringatan kepada para sahabatnya sambil melakarkan garisan yang lurus di atas tanah serta cabang-cabangnya di kanan dan kiri, dan telah menyebut firman Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqakum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya yang kamu perintahkan ini, yang kami perintahkan ini, yang kami perintah, Allah perintahkan ini, sungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang lurus, yang betul. Maka hendaklah kalian menurutnya ikut jalan Islam, dan janganlah kalian menurut jalan-jalan selain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah memerintahkan kalian supaya kalian bertakwa. Mesti berhati-hati dalam perjalanan hidup ini. Ikut jalan yang betul, jalan Islam. Ini saja Islam yang betul. Inna dina indallahi al-Islam. Yang lain pada Islam Allah Ta'ala tak terima. Apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu asman fis samawati wa tat'un wa karhan wa ilaihi yurja'un. Adakah kamu mahu lain daripada din Allah, ketetapan Allah, padahal semua makhluk yang ada di langit Islam, semua makhluk Islam menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Makhluk langit, makhluk bumi mengikut peraturan masing-masing, ketetapan, secara serah diri, sama ada secara tau'an wa karhan wa tau'an, secara terpaksa ialah peraturan tabi'i semula jadi, dan secara pilihan sendiri, mesti ikut peraturan Allah Ta'ala. Kalau tak ikut, dia dipunah. Di sini pentingnya kita doa tiap-tiap rakaat semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul, beri hidayah pada kami jalan yang betul. Kerana jalan yang betul itu satu saja, kemudian banyak cabang-cabang pula buat jalan lain pula, Baginda SAW menegaskan pula bahawa di setiap cabang jalan ada syaitan yang menggoda supaya terpesong daripada jalan yang lurus itu. Para ulama membahagikan hidayah itu kepada beberapa kategori berikut. Ada cabang kiri kanan jalan, tiap-tiap cabang ada syaitan ajak, panggil, ikut jalan dia. Ada yang menarik pula, tarik dengan hawa nafsu, dengan harta, dengan kepuasan, macam-macam. Yang nafsu kita suka, apa dia, hiburan ke apa ke, menarik hujah-hujah ke, wang duit ke dan sebagainya. So ikut jalan dia, kecek, tipu, ikut jalan dia, terpasung di jalan Allah. Ulama mengatakan hidayah itu ada beberapa jenis. Satu, hidayah fitrah atau gharizah. Hidayatul fitrah, bukan fitriyah tu. Hidayatul fitrah awil gharizah, iaitu hidayah fitrah atau gharizah, iaitu sifat semula jadi, buan dia tu saja termerbutah. Hidayatul fitrah iaitu sifat semula jadi kepada semua makhluk secara tabi'i, seperti bernafas kepada makhluk yang bernyawa, kawasan tertentu bagi binatang dan tumbuhan, dan lain pula pada jamadat seperti batu dan lain-lain. Iaitulah hidayah semula jadi, dia ikut dengan sendiri. Binatang yang bernyawa ada nafas dia, manusia pun ada nafas, binatang pun ada nafas. Kalau tutup hidung, tutup mulut, tak ada nafas, mati. Padam nyawa belaka, manusia pun padam nyawa, binatang padam nyawa. Itu binatang fitrah. Antaranya ketetapan kawasan air masin, air tawar. Dia pergi sendiri, dia tak pergi ke air tawar. Kalau air masin tak pergi ke air tawar, begitu.
Yang darat dia tak pergi terpaksa dia terjun, mampu dah laut, mampu dah sungai, mesti naik ke darat. Ini peraturan fitrah semula jadi. Tak ke manusia, tak ke binatang, pohon kayu, termasuk batu-batu dan sebagainya, bukit bukau dan gunung ganang. Ini peraturan semula jadi. Yang kedua, hidayah hawas. Hidayatul hawas, iaitu mempunyai perasaan seperti perasaan lazat dan sakit. Hidayah ini berlaku kepada kanak-kanak yang belum berakal dan binatang. Apabila dalam keadaan seronok dan lazat, maka kelihatan perasaan gembiranya. Namun apabila berasa dalam kesakitan, maka akan nampak seseorang itu meronta dan menangis atau menunjukkan rasa ketidakselesaannya. Hidayah perasaan, manusia pun ada, binatang pun ada, budak-budak kecil pun ada. Dia sakit menangis, gembira dia suka, geli dia suka. Binatang kalau dia suka merapak sana, meneting sana. Dia sakit, meronta, sakit. Ini hidayatul hawas, hidayah perasaan. Yang ketiga, hidayatul akal, iaitu hidayah yang berlaku kepada manusia sahaja, tidak pada binatang yang tidak berakal. Hidayah ini membolehkan manusia menilai baik dan buruk sesuatu perkara itu dengan berfikir secara matang. Hidayah akalnya ada pada manusia, tak ada pada binatang, tak ada pada pohon kayu, manusia saja. Dengan akal inilah manusia boleh pilih hak mana baik, mana tak baik, hak mana baik, hak mana jahat. Oleh kerana manusia diuji oleh Allah Ta'ala, kerana manusia itu ada akal. Yang keempat, hidayatul din, iaitu petunjuk mengikuti agama Allah, iaitu Islam, yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam bersama kitab yang diwahyukan, serta perasaan yang mendorong untuk memilih yang benar, menolak yang salah daripada kekurniaan Allah SWT. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat Allah yang telah disebut di atas. Hidayah ad-din inilah yang kita minta setiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Bukan sahaja belajar, dengar syarah, dengar ceramah, membaca, berbincang, dengan nasihat, doa pada Allah Ta'ala. Kerana hidayatul din ini sangat mencabar, sangat berbahaya, memerlukan pertolongan Allah Ta'ala. Hidayah ad-din dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada sesiapa yang dikehendakinya dan yang layak menerimanya, tidak mencukupi sekadar dengan akal dan ilmu sahaja atau dengan pengalaman dan kajian semata-mata. Hidayatul din tidak boleh dengan belajar saja, tak boleh dengan ilmu saja, tak boleh dengan kajian saja, tak boleh dengan sekadar dengan nasihat saja, memerlukan pertolongan Allah Ta'ala. Kerana itulah kita minta doa tiap-tiap rakaat sembahyang. Oleh sebab itu, ada dalam kalangan mereka yang bijaksana dan alim tidak layak mendapat hidayah ini kerana memiliki sifat buruk yang dimerkai Allah SWT. Antaranya seperti sifat takabur yang terdapat pada diri iblis dan pengikutnya dalam kalangan manusia dan jin, termasuklah golongan ulama ahli kitab yang tidak beriman dan para orientalis, walaupun masing-masing ialah golongan berilmu. Contohnya, golongan berilmu tak dapat hidayah. Iblis. Iblis ni tengok dah syurga, tengok dah neraka, buat ibadat ribu-ribu tahun, dikatakan berkawan dengan malaikat. Iblis ni boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, berdialog dengan Allah Ta'ala. Iblis ni dekatnya, tiba-tiba tak dapat hidayah, jadi kafir. Kenapa? Tak layak. Sebab ada sifat takabur, sifat sombong dalam dirinya. Berasa dia cerdik sangat, bijak sangat, tak bergantung pada Allah Ta'ala. Tuhan nak beri hidayah. Ulama-ulama ahli kitab, ulama-ulama Yahudi tahu cerita Nabi Muhammad dalam kitab-kitab mereka, tahu cerita Nabi Muhammad daripada ulama-ulama mereka, nabi-nabi mereka, dan buat perjanjian
Bila mari Nabi akhir zaman nak beriman. Bukan Nabi-Nabi zaman dulu pun dia tahu Nabi-Nabi itu dapat wahyu daripada Allah. Orang yang baik. Tiba-tiba tak dapat hidayah. Tahu agama. Bunuh Nabi-Nabi orang Yahudi. Lawan Nabi Muhammad. Berperang, racun. Sihir Nabi Muhammad. Padahal dia tahu ni Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala. Tak dapat hidayah orang ni. Tak dapat hidayah. Ini jaga-jaga, jangan main. Hidayah ni kurnia daripada Allah Ta'ala. Ada orang ada ilmu tak dapat hidayah. Golongan orientalis. Orientalis ni ialah orang Eropah dan orang bukan Islam yang mengaji Islam. Tujuan mengajinya kerana nak cari kelemahan-kelemahan Islam. Nak lawan Islam. Nak hentam Islam. Nak lawan Islam. Dia kaji-kaji kat mana lemah Islam ni. Dia kaji. Sehingga ada kalangan mereka yang hafal Quran. Hafal Quran. Tahu bahasa Arab. Tapi kafir tak beriman. Orang tadi ni. Tak dapat hidayah. Kenapa? Niatnya tak betul. Niatnya bukan kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana mencari kebenaran. Tapi kerana nak lawan Islam. Nak dapat kelebihan dunia saja. Dapat upah. Dapat duit. Dapat keistimewaan bila lawan Islam ni. Ni golongan orientalis. Tak layak dapat hidayah. Tuhan tak beri hidayah manusia macam ni. Itulah orang mengaji agama. Mengaji agama niat daripada awal lagi bukan kerana Allah Ta'ala. Niat kerana dunia, niat kerana ni, nak kelebihan tu, nak kelebihan ni. Mengaji agama. Jaga. Tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah. Walaupun mengaji agama. Jaga-jaga. Sebab tu Imam Ghazali kata ada ulama yang soleh, ada ulama usul, ulama warasatul anbiya, ulama waris nabi-nabi, ada ulama yang jahat lawan nabi-nabi. Ini hidayah sangat penting. Begitu juga kalangan mereka yang lahir dan hidup sezaman dengan para rasul dan anbiya, kemuliaan akhlaknya, tetapi mereka tidak beriman. Bahkan mereka memilih untuk menjadi musuh kerana takabur atau terpengaruh dengan godaan syaitan atau pandangan keduniaan tanpa wawasan akhirat, tak ingat masa depan akhirat. Mereka yang hidup zaman Nabi, semasa dengan Nabi, tengok Nabi daripada dilahirkan, daripada budak jadi orang muda, nanti jadi rasul, tak pernah bohong, tak pernah pelawak, baik akhlaknya, mulia akhlaknya, cerdik orangnya Nabi ni. Dia tengok dah bila Nabi ajak masuk Islam, tak nak masuk Islam, lawan Nabi pula, tak ikut Nabi. Ini tak dapat hidayah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah memberi penghormatan kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya sujud malaikat iblis, dia enggan dan takabur, dan dia termasuk dalam golongan yang kafir yang melawan Allah Ta'ala. Contoh takabur ialah iblis, laknatullah, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kuat ibadat bersama dengan malaikat, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala jadikan Adam AS daripada tanah, dimasukkan roh. Tuhan kata bila tiup ke roh, tengok Adam ni hidup, sujud menghormati Adam, bukan menyembah Adam, tidak. Allah Ta'ala suruh sujud menghormati Adam. Bila Allah Ta'ala perintah, malaikat sujud takut. Malaikat iblis tak sujud. Kenapa tak sujud? Takabur, sombong. Tuhan tanya pasal apa tak mau sujud? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada dia. Menjadikan dia daripada menjadikan aku daripada api, menjadikan Adam daripada tanah.
Api lebih mulia pada tanah. Dia sendiri letak kedudukan. Dia letak pangkat dia, letak kelebihan dia sendiri. Takabur menyebabkan kufur iblis ni tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutaqattab min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Surah Al-Qasas ayat 57. Dan mereka yang kafir di Mekah berkata, orang kafir di Mekah berkata, jika kami menyertaimu dengan mengikut petunjuk yang kamu bawa itu, nescaya kami dengan serta-merta ditangkap dan diusir dari negeri kami oleh golongan yang menentang. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, yang didatangkan kepadanya hasil tanaman daripada segala jenis tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Benar kami telah menjadikan semuanya itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya serta bersyukur pada Allah Ta'ala. Penduduk Mekah dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan buminya kering kontam. Berkat doa Nabi Ibrahim, datang rezeki, tubi air Zam-Zam. Sampai hari ini berjuta-juta manusia ambil tak kering. Air yang berkat, air yang bersih dan berkat, mengikut kajian sains, bersih dan berkat. Dia beri rezeki buah-buahan yang banyak. Sebuah buah-buahan ada di Mekah. Kebunnya tidak ada, tanamannya tak ada, tanahnya kering kontang. Dia beri rezeki yang melimpah ruah. Allah Ta'ala beri Mekah ni bersama Kaabah. Bila Nabi mari, Tuhan suruh beriman pada Nabi. Dia tengok perangai Nabi ni molek, baik, benar, amanah, jujur, tak ada celik sikit habuk. Nabi ajak masuk Islam, tak mau masuk Islam. Kenapa? Takut kelaparan. Ajaran yang Nabi bawa ni pelik pada dunia lain, nanti dikepung oleh dunia lain. Akan susah. Tak ada rezeki lah kali ini, tak ada duit lah kali ini. Apa kedana lah kali ini, dibinasakan oleh musuh. Tak percaya pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan beri rezeki pada mereka setelah menjadikan mereka. Rezeki yang luar biasa di Mekah itu. Tiba-tiba tak mau ikut Nabi. Kenapa? Tujuan hidup dia rezeki, bukan Allah Ta'ala. Tujuan hidup dia makan kedarah, bukan kerana Allah Ta'ala. Tujuan hidup dia kerana harta, bukan kerana Allah Ta'ala. Harta, makan sebagainya alat untuk mengabdikan diri kepada Allah, bukan tujuan hidup kita. Manusia dijadikan untuk beribadat pada Allah Ta'ala, bukan manusia dijadikan untuk makan dan untuk dimakan. Dijadikan untuk makan dimakan ni menatang. Dia ke makan je, tak ada halal haram pada menatang, ke makan je. Kadang-kadang kita suruh deguk dia tu duduk ngunyak, mata kejang, ingat ke makan, dah ingat selain dah. Waktu biar dalam perut kunyak semula. Ingat ke makan, ingat ke isi perut, dah ingat pada Allah Ta'ala. Ini perangai binatang. Inilah perangai mereka yang tak beriman. Manusia dijadikan untuk beribadat, makan untuk hidup beribadat, bukan hidup untuk makan. Itu untuk makan, untuk dimakan ni ialah binatang, bukannya manusia. Tetapi manusia tujuan dia asal boleh pitih, asal boleh benda, asal boleh makan, asal boleh senang, asal boleh apa, lupa pada Allah Ta'ala. Manusia macam ni tak layak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Ini sebab penduduk Mekah yang kafir itu, macam Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain tu, tak dapat hidayah. Kerana matlamat hidup dia bukan memperhambakan diri kepada Allah. Allah SWT menggunakan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu a'lam.